Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta selamat tengah hari. Hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Naib Pengerusi PAC dan juga ahli-ahli PAC yang dapat bersama pada hari ini bersama dengan rakan media. Hari ini adalah merupakan hari terakhir sidang Dewan Rakyat bagi mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 dan saya mewakili PAC mengadakan sidang khas akhbar ini untuk memaklumkan mengenai kemajuan jawatankuasa ini bagi suku tahun pertama 2024. Untuk makluman semua, sejak tahun 2024, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC telah pun melaksanakan sejumlah mesyuarat seperti berikut, yang mana 2 mesyuarat pra-proceeding, 17 mesyuarat proceeding, 6 mesyuarat housekeeping, 5 mesyuarat verifikasi dan juga 3 sesi taklimat. Malah dalam mesyuarat pertama sidang Dewan Rakyat yang bermula 27 Februari hingga 27 Mac 2024 selama sebulan, PAC telah pun mengadakan sejumlah 10 mesyuarat proceeding, 6 mesyuarat housekeeping, 5 mesyuarat verifikasi dan juga 1 sesi taklimat. PAC juga telah mengadakan satu lawatan kerja bagi proceeding bangunan daif sekolah yang telah diadakan di Sarawak pada 5 Februari 2024 bagi meninjau keadaan 4 buah sekolah daif. Secara keseluruhannya, semua ahli-ahli PAC telah bermesyuarat selama purata selama 83 jam bagi suku tahun pertama 2024 dengan membabitkan 12 kementerian, iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kewangan Malaysia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Semua prosedur yang diadakan ini adalah untuk memastikan mekanisme semak dan imbang antara cabang perundangan dan cabang eksekutif selaras dengan Perlembagaan Persekutuan terus dipelihara terutama dalam memastikan wang rakyat benar-benar dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan negara serta mengurangkan elemen 3P 1K iaitu penyelewengan, pemborosan, penyalahgunaan kuasa dan juga ketirisan. Sesungguhnya saya amat bangga di atas komitmen serta kerjasama yang telah pun diberikan oleh semua ahli-ahli PAC. Walaupun kami terdiri daripada berlainan parti, malah 2 blok ahli Dewan Rakyat iaitu blok penyokong kerajaan dan juga blok pembangkang, dan saya selaku pengerusi daripada parti pembangkang, tetapi dalam PAC semua keputusan dibuat secara konsensus iaitu boleh diibaratkan sebagai satu hati satu kata. Selain itu juga saya ingin mengucapkan dan juga merakamkan ucapan penghargaan kepada 7 wakil tetap kementerian atau dikenali sebagai ex officio, iaitu Jabatan Peguam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Kewangan, Jabatan Audit Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Kementerian Ekonomi dan Jabatan Akauntan Negara kerana memberikan kerjasama kepada PAC untuk menasihati dan memberikan panduan dalam setiap mesyuarat bagi menghasilkan laporan PAC yang telus dan juga komprehensif. PAC bukan hanya terdiri daripada 14 ahli Dewan Rakyat tetapi ianya terbentuk dengan kesemua ketujuh-tujuh ex officio ini bagi memastikan laporan PAC tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Rakan-rakan media sekalian, atas kerjasama erat dan fokus yang tidak berbelah bagi pada PAC, atas tekad iktizam meletakkan kepentingan rakyat di hadapan, PAC telah pun membentangkan 7 laporan PAC semasa mesyuarat sidang Dewan Rakyat kali ini seperti berikut. Yang pertamanya, laporan tindakan susulan kemajuan projek pembangunan kapal peronda generasi kedua, Littoral Combat Ship LCS, Tentera Laut Diraja Malaysia bagi tempoh Oktober 2022 hingga September 2023 pada 29 Februari 2024. Yang keduanya adalah laporan UiTM Holding Sdn Bhd pada 18 Mac 2024. Ketiga, laporan pengurusan pembangunan hartanah Lembaga Pembangunan Langkawi pada 19 Mac 2024. Keempat, laporan program ramalan dan amaran banjir pada 20 Mac 2024. Kelima, laporan pengurusan naik taraf dan pembangunan semula bangunan daif sekolah pada 21 Mac 2024. Keenam, laporan tindakan susulan pengurusan wabak COVID-19, vaksin luput tempoh hayat, peralatan ventilator tidak dapat digunakan dan lebihan personal protective equipment PPE pada 25 Mac 2024. Dan yang terakhir, yang ketujuh, laporan tindakan susulan terimaan dan bayaran obligasi sosial perjanjian konsesi pengurusan industri padi dan beras negara pada 26 Mac 2024. Pada masa yang sama, 3 isu ataupun prosedur ini telah selesai, tapi masih belum dibentangkan lagi, iaitu isu Felcra Berhad,
isu pengurusan dana latihan dan keberkesanan program latihan HRD Corp serta isu pengurusan hutan dan impak kepada alam sekitar. Manakala terdapat 2 prosiding PAC yang masih lagi berlangsung dan juga akan disambut selepas sambutan Aidilfitri, iaitu isu pengurusan penanaman padi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan isu pengurusan pelaksanaan projek sistem aliran pantas pelbagai lorong MLFF di bawah Kementerian Kejuaraya. Rakan-rakan media yang saya hormati sekalian, sebelum ini saya telah pun membuat kenyataan bahawa PAC bersetuju untuk memulakan prosiding Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT dengan memanggil Kementerian Pertahanan dan LTAT berikutan isu-isu yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara Penyata Kewangan Agensi Persekutuan tahun 2022 di bawah Peraturan Mesyuarat 77 dalam kurungan 1 dalam kurungan C, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Bagaimanapun, dalam perbincangan khas PAC pada hari Selasa yang lalu, jawatankuasa ini sebulat suara bersetuju untuk memulakan prosiding baru di bawah Peraturan Mesyuarat 77 dalam kurungan 1 dalam kurungan D PPMMDR, iaitu prosiding yang diadakan atas apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh jawatankuasa itu patut diperiksa atau dalam erti kata lain prosiding yang membabitkan kepentingan awam. Prosiding berkenaan adalah bagi isu pembangunan dan perolehan sistem imigresen bersepadu nasional NISA di bawah Kementerian Dalam Negeri dan juga Jabatan Imigresen Malaysia. Bagi prosiding ini, PAC telah menyediakan terma rujukan TOR yang akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Imigresen Malaysia sebagai persediaan untuk menyediakan maklumat berkaitan. Antara saksi yang lain dijangka akan dipanggil selain daripada KDN dan juga Jabatan Imigresen Malaysia adalah Kementerian Ekonomi, Unit Pembondenan, Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia iaitu MAMPU, Cyber Security, vendor-vendor berkaitan dengan sistem ini termasuklah Sistem Keselamatan Imigresen Nasional Negara (SKIN). Antara sebab utama PAC membuat keputusan untuk memulakan prosiding ini berikutan jawatankuasa ini terkesan dengan keputusan Mahkamah Tinggi yang memerintahkan kerajaan membayar sejumlah RM231.5 juta kepada sebuah syarikat atas penamatan kontrak bagi projek SKIN yang kini dikenali sebagai NIS. Rakan-rakan media sekalian, secara keseluruhannya saya boleh membuat rumusan berdasarkan 7 laporan PAC yang dibentangkan bahawa kerajaan perlu terus berusaha bagi memastikan pengurusan kewangan negara, terutama sekali daripada kontrak, perolehan dan keutamaan projek yang dilaksanakan perlu diberi perhatian. PAC risau dan juga bimbang kerana kebanyakan isu yang disiasat oleh PAC masih lagi mempunyai elemen-elemen seperti berikut. Yang pertamanya adalah proses pembangunan sesuatu projek dimulakan terlebih dahulu walaupun kontrak masih lagi belum dimuktamadkan. Yang kedua, kelewatan pelaksanaan projek berpunca daripada pemilihan kontraktor yang tidak cekap. Dan yang ketiga, kelemahan dalam memantau pengurusan projek. Bagaimanapun, PAC berpendapat tindakan korektif yang diambil oleh pihak bertanggungjawab bagi menyelesaikan segala isu berbangkit seharusnya dipuji. Namun, lebih elok jika semua projek dilaksanakan secara teratur tanpa sebarang masalah agar rakyat dapat menikmati manfaatnya.